Saya akan membentangkan tentang pengenalan kajian kami di mana poin yang pertama, sektor pelancongan negara telah mengalami kemerosotan disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 yang berlaku di Wuhan, China pada hujung tahun 2019. Penularan wabak ini telah mengakibatkan hampir semua negara di dunia telah mengambil pendekatan dengan melaksanakan perintah berkurung atau lockdown, penutupan sepadan negara, aktiviti ekonomi dan sosial juga dilarang kecuali bagi perkhidmatan penting. Faktor-faktor tersebut menjadikan punca kemerosotan kedatangan pelancong di negeri Johor. Peratusan kemasukan pelancongan telah menurun berbanding tahun 2019 disebabkan pembatalan tempahan dan turut menjejaskan kempen tahun melawat Johor 2020. Bagi memulihkan semula krisis ekonomi yang melanda, kerajaan telah menjadikan sektor pelancongan domestik sebagai salah satu pilihan pemulihan krisis tersebut. Kerajaan juga mula beralih kepada PKP pemulihan yang mana menyaksikan lebih banyak aktiviti di luar rumah selain aktiviti ekonomi juga dibuka sepenuhnya tetapi tetap tertakluk kepada prosedur operasi standard yang begitu komprehensif dan ketat. Justru itu, pihak kerajaan dan Badan Kerajaan Negeri Johor telah merangka pelbagai strategi baru dalam fasa penjanaan semula ekonomi negeri pasca COVID-19. Antara tindakan pantas yang telah dilakukan adalah dengan memperkenalkan pelbagai inisiatif mulai pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, belanjana semula ekonomi negara dan inisiatif pengecualian pembayaran syukan yang dilihat turut memberi nyawa tambahan untuk penggiat industri pelancongan negara untuk kekal berdaya saing dan terus bertahan. Penglibatan komuniti tempatan juga penting bagi menyemarakkan semula industri pelancongan sekaligus meletakkan negeri Johor sebagai sebuah destinasi pelancongan yang selamat untuk dikunjungi pada masa hadapan. Penggiat industri pelancongan juga menghela nafas lega dan ibarat mati hidup semula setelah melihat sambutan baik dari rakyat Malaysia yang bersedia berakhir kepada pelancongan domestik pasca COVID-19. Persoalan kajian kami adalah yang pertama, apakah kesan pembangunan semula kepada penduduk tempatan maupun penduduk yang datang dari negeri lain dari sudut ekonomi dan alam sekitar? Yang kedua, bagaimanakah persepsi atau penerimaan penduduk tempatan berikutan proses pembangunan semula sektor pelancongan yang sedang dilaksanakan di negeri Johor pasca COVID-19? Yang terakhir adalah sejauh manakah penglibatan komuniti tempatan terhadap pembangunan semula pelancongan di Johor? Objektif kajian kami ada 3. Yang pertama, meneliti kesan pembangunan semula sektor pelancongan yang telah dilaksanakan di negeri Johor. Yang kedua, menganalisis penerimaan penduduk tempatan berikutan proses pembangunan semula pelancongan yang sedang dilaksanakan di negeri Johor. Yang ketiga, menganalisis sejauh mana penglibatan komuniti tempatan terhadap pembangunan semula pelancongan di Johor. Kepentingan kajian. Kajian ini penting untuk menggambarkan tentang pembangunan ekonomi dalam sektor pelancongan di negeri Johor pasca COVID-19. Pelancongan juga merupakan industri perkhidmatan utama yang kian berkembang dan mendatangkan keuntungan yang besar kepada negeri Johor. Beberapa tindakan-tindakan telah diambil oleh kerajaan Johor dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia ataupun MOTAK untuk membangunkan balik ekonomi negara melalui sektor pelancongan. Daripada kajian ini juga, penyelidik dapat mengenal pasti bahawa usaha-usaha yang telah dilanjutkan oleh kerajaan Johor akan mengukuhkan kestabilan ekonomi yang terjejas. Dapat juga mengkaji bahawa kerajaan negeri Johor memberi pelbagai insentif kepada pemandu pelancong yang berlesen, pihak hotel dan memberi promosi kepada pelancong. Selain daripada itu, dapat memberi pendedahan kepada rakyat tempatan terhadap usaha mereka dalam mengukuhkan lagi ekonomi pelancongan negeri Johor. Akhirnya, dapat mengenal pasti tahap kesedaran komuniti tempatan terhadap membangunkan ekonomi. Seterusnya adalah sorotan kajian. Dalam sorotan kajian ini, kami mengambil kira kajian-kajian lepas, kajian-kajian lampau yang telah dihasilkan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu.
Hal ini bagi menyokong kajian kami supaya ianya menjadi lebih baik. Untuk poin yang pertama, menurut Roger and Schumacher pada tahun 1971, pembangunan adalah sebagai salah satu jenis perubahan sosial di mana idea-idea baru diperkenalkan pada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkatkan kehidupan yang lebih tinggi melalui metod produksi yang lebih moden dan organik sosial yang lebih baik. Manakala, menurut Rosazman pada tahun 2006 menyatakan bahawa pembangunan pelancongan di Malaysia telah diberikan perhatian yang penting oleh pihak perancangan pembangunan dan pengubah dasar 43 yang beranggapan bahawa pembangunan ini sebagai salah satu alat untuk memajukan sesebuah negara sejak tahun 1970-an. Namun, pada tahun 2003, ketibaan pelancong ke Malaysia mengalami kemerosotan. Ia disebabkan oleh penularan wabak sindrom pernafasan akut yang teruk dan keadaan politik dunia ketika itu tidak stabil. Walau bagaimanapun, kerajaan telah menyasarkan strategi asas dan dasar pembangunan pelancongan untuk mencapai pertumbuhan yang mampan. Strategi pertumbuhan yang mampan digunakan untuk melindungi keseimbangan antara alam sekitar, ekonomi, sosial dan isu-isu budaya dalam semua aktiviti pelancongan. Walau bagaimanapun, perkembangan industri pelancongan adalah berkait rapat dengan penglibatan komuniti tempatan. Penglibatan komuniti tempatan merupakan antara elemen yang terpenting dalam sebuah pembangunan pelancongan. Dalam usaha menjayakan program-program pembangunan yang dirancang, komuniti tempatan memainkan peranan penting sebagai penyokong ke arah menggalakkan lagi kedatangan pelancong ke sesebuah destinasi pelancong itu sendiri melalui budaya dan sikap mereka terhadap pelancong. Keutuhan ekonomi pelancongan bukan sahaja bergantung kepada daya tarikan alam semula jadi dan promosi besar-besaran semata-mata, tetapi ia bergantung kepada kesediaan komuniti tempatan dalam menerima dan melayani para pelancong yang datang. Jelaslah bahawa penglibatan komuniti adalah satu proses di mana masyarakat bekerjasama dengan penggerak pembangunan dan melibatkan diri dalam usaha membangunkan yang akhirnya akan memberi kesan terhadap keadaan dan taraf hidup mereka sendiri. Metodologi kajian. Apa itu metodologi kajian? Metodologi kajian merupakan satu pendekatan saintifik yang digunakan oleh pengaji dalam melaksanakan kajian. Ia juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kajian dijalankan, data-data diperolehi dan dianalisis bagi mendapat maklumat yang tepat. Dalam kajian kita menggunakan pelbagai kajian seperti contoh reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data, populasi dan sampel, instrumen kajian, tata cara pengumpulan data dan kaedah menganalisis data. Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ialah pelan atau tindakan yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana sesuatu kajian itu dijalankan. Dalam kajian kami menggunakan beberapa kajian siri kaedah pengambilan data seperti membuat tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik sebagai alat untuk mendapatkan maklumat. Kaedah pengumpulan data. Terdapat dua jenis kaedah iaitu data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan data yang hanya diperolehi secara langsung dari sumber. Seperti dalam kajian kita menggunakan borang soal selidik dan mengedarkan borang itu kepada para responden untuk mendapatkan maklumat. Kaedah sekunder ialah merujuk kepada bahan-bahan diterbitkan, buku rujukan, buku catatan dan seterusnya. Populasi dan sampel. Dalam kajian kita gunakan penduduk tempatan sekitar Johor Bahru sebagai populasi. Tidak kira kaki tangan awam, kaki tangan swasta maupun pelajar.
Kita juga pilih sampel seramai 100 orang penduduk sekitar Johor Bahru. Instrumen kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian kita ialah borang soal selidik. Ia mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D. Bahagian A mengandungi soalan-soalan tentang latar belakang responden seperti jantina, umur, bangsa, pekerjaan dan purata bulanan. Bahagian B pula mengandungi 5 soalan yang mana 3 soalan berkaitan dengan kesan pembangunan pelancongan dari segi ekonomi dan 2 soalan pula dari segi alam sekitar. Bahagian C pula mengandungi 5 soalan yang berkaitan dengan dampak awal penduduk tempatan berikutan proses pembangunan pelancongan yang dilakukan. Akhirnya, bahagian D mengandungi 5 soalan berkaitan tahap penglibatan komuniti tempatan terhadap pembangunan pelancongan. Daripada bahagian B hingga bahagian D, kita memberi 4 pilihan, iaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Tata cara pengumpulan data. Seperti mana yang saya dinyatakan sebelum ini, kita menggunakan borang soal selidik untuk mengumpul data. Kita juga mengedari soalan selidik menerusi 2 cara, iaitu soal selidik secara online dan membuat kajian lapangan. Soalan selidik online diedarkan menerusi aplikasi WhatsApp dengan cara mengedarkan link tersebut kepada agensi pelancongan, pihak-pihak perhotelan penduduk tempatan sekitar Johor Bahru. Kaedah penganalisisan data. Data daripada seborang soal selidik diperolehi dengan menggunakan perisian Microsoft Excel. Setiap hasil kajian yang diperolehi akan analisis dan dipersembahkan dalam bentuk raja dan jadual bagi memudahkan penerangan dibuat. Kajian ini juga menggunakan 2 kaedah untuk menganalisis data, iaitu analisis kekerapan dan analisis peratusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyahanis binti Gambarin. Saya akan menerangkan tentang dapatan kajian yang telah dijalankan daripada soal selidik yang telah diisi oleh responden seramai 100 orang. Sebelum meneruskan lagi dengan soalan-soalan yang kami ingin selidik, kami telah menyediakan soalan dari segi demografi responden. Pertama, dari segi jantina. Seramai 100 orang, ia terdiri daripada 30% dari lelaki dan 70% dari wanita. Ini bermaksud 30 lelaki dan 70 perempuan yang telah menjawab soal selidik kami. Seterusnya adalah umur. Kami telah menyediakan 4 pilihan peringkat umur. Pertama, 17 tahun ke bawah. Yang kedua, 18 hingga 29 tahun. Yang ketiga, 30 hingga 49 tahun. Dan yang keempat adalah 50 tahun ke atas. Dari hasil kajian yang telah dijalankan, terdapat 87 orang dari peringkat umur 18 hingga 29 tahun, 11 orang dari peringkat umur 30 hingga 49 tahun dan 2 orang untuk 50 tahun dan ke atas. Soalan ketiga bagi demografi responden adalah bangsa. Kami menyediakan 4 pilihan, iaitu pertama, bangsa Melayu, kedua, bangsa Cina, ketiga, bangsa India dan keempat, lain-lain. Daripada hasil kajian tersebut, kami mendapati 92%, iaitu 92 orang adalah bangsa Melayu, 5% daripada bangsa India dan 3% adalah lain-lain. Soalan keempat adalah berkenaan taraf pekerjaan. Kami menyediakan 4 pilihan jawapan. Pertama, kaki tangan kerajaan, kedua, kaki tangan swasta, ketiga, persendirian dan keempat adalah lain-lain. Daripada hasil kajian tersebut, kami mendapati 7% adalah dari golongan kerajaan. Kedua, kaki tangan swasta mendapat 64%, iaitu paling tertinggi sekali.
Seterusnya, persendirian mendapat 11% iaitu 11 orang yang telah menjawab. Dan yang terakhir adalah lain-lain sebanyak 18%. Lain-lain ini adalah contohnya terdiri daripada yang masih tidak bekerja ataupun masih belajar. Soalan terakhir bagi demografi responden adalah purata bulanan. Seperti anda lihat di slide ini, kami menyediakan 5 pilihan iaitu bawah 1499, yang kedua 1500 hingga 2900, yang ketiga 3000 hingga 4999, dan keempat 4500 hingga 5999, dan yang kelima adalah 6000 ke atas. Daripada hasil kajian kami mendapati responden yang mempunyai bawah RM1,499 adalah sebanyak 38%. Yang kedua, 1,500 hingga 1,900 mendapat sebanyak 49%, iaitu 49 orang daripada golongan purata bulanan ini. Dan seterusnya, purata bulanan bagi pilihan ketiga 3,000 hingga 4,999 sebanyak 12 orang, iaitu 12%. Dan yang terakhir, terdapat 1% iaitu seorang untuk 6,000 ke atas. Seterusnya kita balik pada bahagian B. Sebelum itu, saya ingin menerangkan pada bahagian B, C dan D, ia hanya terdapat 4 pilihan jawapan, iaitu pertama, sangat setuju, yang kedua, setuju, yang ketiga, tidak setuju, dan keempat adalah sangat tidak setuju. Pada bahagian B ini, kami ingin menganalisis tentang kesan pembangunan semula sektor pelancongan. Soalan 1 yang telah disoal di dalam kajian studi ini adalah sokongan responden ke atas kadar pengangguran penduduk tempatan yang terlibat dalam sektor pelancongan semakin berkurangan. Terdapat 58 orang yang telah setuju pada soalan 1 ini. Menurut Jabatan Perangkaan, pada bulan Mei tahun ini, kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 5.3% yang mencatatkan 826,100 orang penganggur. Kadar pengangguran terus meningkat 0.3% bagi perbandingan bulan ke bulan kepada 5.3% berikutan bilangan pengangguran bertambah sebanyak 47,300 orang kepada 826,100 orang. Hal ini dijangkakan dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan mulai 10 Jun lepas, keadaan perniagaan akan semakin pulih. Berikutan, lebih banyak sektor yang telah dibenarkan beroperasi dengan mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Oleh itu, banyak peluang pekerjaan baharu dapat diwujudkan dan seterusnya dapat meningkatkan pengambilan pekerja. Peratusan tertinggi pada penyataan ini adalah sebanyak 49%, iaitu 49 orang telah menjawab tidak setuju kerana mereka seakan tahu untuk mendapatkan pekerjaan dalam sektor pelancongan adalah tipis disebabkan COVID-19 ni. Sebabkan sektor pelancongan kebanyakannya telah terjejas kerana kebanyakannya premis telah ditutup disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Hal ini berlaku disebabkan terdapat beberapa hotel yang mengalami kerugian, iaitu banyak tempahan-tempahan bilik dibatalkan kerana Perintah Kawalan Pergerakan tidak membenarkan semua penduduk tempatan untuk pergi melancong, hanya tinggal di rumah sahaja. Dan pelancong asing pun tidak dibenarkan untuk masuk ke sempadan. Jadi, terdapat banyak kerugian yang terpaksa dihadapi oleh sektor pelancongan ini. Jadinya, peluang pekerjaan ni sangat tipis di musim COVID-19 ni. Mungkin setelah habisnya COVID-19 ni, mungkin ekonomi kita akan semakin pulih dan hotel-hotel lain ataupun sektor-sektor pelancongan ini akan menambah lagi pekerja-pekerja bagi meneruskan operasi perhotelan dan pelancongan yang akan menambahkan ekonomi negara Malaysia kita.
Peratusan tertinggi bagi penyertaan ini adalah setuju sebanyak 71%. Berdasarkan perspektif sejarah, Johor diletakkan dalam kalangan negeri-negeri maju di Malaysia ini. Seperti yang kita dapat lihat di dalam slide, terdapat banyak daerah-daerah yang mempunyai kelebihan dari segi pelancongan untuk menarik minat pelabur-pelabur dan pelabur-pelabur untuk melabur di negeri Johor dengan menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada di setiap negeri-negeri daerah-daerah di Johor. Barisan Kepimpinan terdahulu telah meletakkan Johor di hadapan dengan mempelbagaikan dasar dan program pembangunan di seluruh negeri. Misalnya pada tahun 2018, ada 2 plan pembangunan dinamakan Gagasan Johor Berkemajuan dan Pelan Pertumbuhan Strategik Johor bagi memperkasa pembangunan eksklusif Johor. Justru itu, pelaksanaan Pelan Pembangunan Mampan Johor 2019 hingga 2030 amat signifikasi kerana ia mempunyai kaitan dengan kadar pertumbuhan ekonomi negeri, kemasukan pelaburan asas sosial dan pembangunan yang progresif. Seterusnya, soalan keempat bagi soal selidik ini, kami mendapati 65% bersamaan dengan 65 orang telah setuju dengan penyertaan ini. Daripada hasil kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat, ia menunjukkan kegiatan luar adalah aktiviti utama yang mereka pilih untuk beriadah. Contoh antara tempat yang mereka pilih adalah pegunungan, pantai, iaitu yang jauh daripada kesesakan. Dan antara itu, untuk membantu negara ini memulihkan industri pelancongan akibat COVID-19 ini adalah penting untuk mengarahkan semula tumpuan pelancongan domestik dan pelancongan keluarga kepada penduduk tempatan. Daripada hasil kajian ini, keseluruhan yang paling tertinggi adalah 55%, iaitu mereka setuju dengan kenyataan ini. Hal ini dapat dilihat bahawa penduduk tempatan sangat menitik beratkan tentang kebersihan dan penjagaan kawasan di kawasan pelancongan tersebut. Aspek paling utama sekali untuk menarik perhatian pelancong adalah aspek dari segi kebersihan. Jika tempat itu bersih, maka ramai lagi pelancong yang akan datang di kawasan tersebut. Sementara itu, bekas timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah semasa melancarkan kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2020 menasihatkan rakyat supaya mengutamakan kebersihan dan menyayangi harta awam, terutama di kawasan pelancongan, bagi menarik perhatian pelancong-pelancong asing ataupun pelancong-pelancong tempatan untuk datang ke tempat ke destinasi pelancongan tersebut. Seterusnya, kita balik pada bahagian C. Pada bahagian C ini, kita ingin menganalisis terhadap dampak awal penduduk tempatan berikutan proses pembangunan sektor pelancongan. Berdasarkan peratusan yang sangat setuju dengan penyertaan ini dapat membuktikan bahawa penduduk tempatan sangat mementingkan keselamatan dari segi mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ketika mereka keluar melancong. Situasi mungkin berubah jika aspek pematuhan ini tidak dipandang serius. Maka dengan ini, teruskan mengikut segala prosedur yang telah ditetapkan kerajaan untuk mengawal penularan COVID-19 ini. Peratusan tertinggi pada penyertaan ini adalah sebanyak 58%, di mana kebanyakan responden bersetuju bahawa keselamatan terjamin apabila mereka berada di rumah dan mereka telah sebati dengan situasi ini. Kesan awal ini hanyalah dari segi permulaan untuk meneruskan proses pembangunan sektor pelancongan ini. Oleh itu, daripada berdepan risiko hukuman denda atau penjara serta rekod jenayah yang akan menghantui anda, adalah lebih baik untuk golongan muda aku terhadap perintah kawalan pergerakan dan duduk di rumah sahaja.
Bagi mengutamakan keselesaan, keselamatan dan kesihatan ketiga pelancong, kita mesti mengetahui pelbagai pengetahuan dari segi ketahui di mana zon merah, tahu penyebaran dan pencegahan, tahu siapa golongan yang paling berisiko untuk mendapat COVID-19 ni, dan kita tahu di mana lokasi-lokasi ataupun aktiviti-aktiviti yang dilarang untuk dilakukan ketika melancong. Selain daripada itu, kita perlu mengelakkan dari tempat yang terlalu ramai orang yang sesak, dan jika berlakunya terlalu ramai orang, kita kena tahu jarak, sentiasa jaga jarak sosial, iaitu 1 meter dari orang lain. Peratusan tertinggi bagi soalan ini adalah sebanyak 54%, iaitu responden sangat setuju bahawa percutian di dalam negara adalah lebih selamat. Hal ini kerana terdapat beberapa buah negara yang teruk dijangkiti wabak ini. Maka sempadan kita telah tutup untuk pelancong asing datang, dan kita juga tidak boleh keluar negara. Dengan kesempatan ini, negeri Johor dapat meningkatkan ekonomi dalam sektor pelancongan di sini, memandangkan penduduk lebih memilih untuk melancong di negaranya sendiri. Terdapat pelbagai tempat pelancongan yang terdapat di Johor yang boleh rakyat Malaysia pilih. Hal ini juga dapat membantu menghidupkan kembali industri pelancongan dan meningkatkan ekonomi negara kita. Peratusan tertinggi bagi penyertaan ini adalah sebanyak 69%, di mana kebanyakan responden telah bersetuju dengan penyertaan ini. Hal ini dapat dilihat bahawa mereka tidak berasa selesa untuk bersemuka di antara satu sama lain. Seperti yang kita ketahui, jangkitan virus COVID-19 ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi, bagi mereka lebih selesa jika tidak bersemuka dalam berurusan antara satu sama lain. Sekarang kita balik pada bahagian D. Pada bahagian ini, kita akan fokus kepada analisis tentang penlibatan komuniti tempatan terhadap pembangunan pelancongan di Johor. Peratusan tertinggi bagi penyertaan ini adalah sebanyak 54%, di mana kebanyakan responden sangat bersetuju bahawa komuniti tempatan terlibat dalam penyediaan pelbagai jenis pilihan makanan yang dapat dirasai dan dinikmati oleh pelancong yang datang di negeri Johor. Komuniti tempatan ini mungkin dapat menyediakan juadah makanan yang melambangkan keistimewaan makanan di Johor seperti laksa Johor, kacang pul dan pelbagai variasi makanan yang enak dan dapat menarik perhatian pelancong untuk merasai setiap makanan yang dijual atau disediakan. Di samping itu, makanan tradisional ini berfungsi sebagai simbol identiti budaya, status dan komunikasi. Makanan telah menjadi komponen utama kerana ia merupakan simbol budaya dan tempat itu sendiri. Menurut Chani dan Ryan pada tahun 2012, makanan juga dapat dihidangkan sebagai cara makan sesebuah etnik atau kawasan spesifik, sosial dan spiritual, dan berdasarkan kepada budaya, tradisi dan makanan itu sendiri. Kebersihan dan keharmonian sangat dititik beratkan oleh para pelancong bagi memastikan keselesaan mereka ketika melancong di negeri Johor ini. Contoh yang kita dapat berikan adalah kawasan pulau dan pantai ataupun laut di kawasan sekitar negeri Johor ini. Kawasan tersebut harus dijaga rapi, sentiasa bersih bagi tujuan untuk menarik perhatian lebih ramai pelancong akan datang di kawasan tersebut. Kemungkinan pelancong dari negeri lain akan tertarik dengan kecantikan, kebersihan dan keharmonian di kawasan pantai di negeri Johor ini. Ini dapat menambah baik ekonomi negeri Johor dalam musim COVID-19 ini.
Hal ini dapat memulihkan ekonomi di negeri Johor ini. Peratusan tertinggi bagi penyertaan ini adalah sebanyak 61%, iaitu sangat setuju. Hal ini dapat dibuktikan bahawa pelancong lebih berminat dan tertarik dengan perkhidmatan yang disediakan di kawasan tersebut sebelum mereka datang ke tempat itu. Seperti contoh yang kita dapat lihat adalah di kawasan pantai, iaitu penyediaan perkhidmatan bot ataupun jet ski yang dapat dilakukan aktiviti riadah ketika bercuti. Selain daripada itu, agensi pelancongan yang terdiri daripada komuniti tempatan yang berada di kawasan tersebut perlu memberikan perkhidmatan yang baik kerana ini adalah kawasan mereka dan mereka lebih mengenali kawasan mereka. Jadi, perkhidmatan mereka perlulah sangat memuaskan bagi memberikan kepuasan kepada pelancong-pelancong yang datang ke negeri Johor ini. Peratusan tertinggi pada penyertaan ini adalah sebanyak 70%, iaitu sangat setuju. Hal ini dapat membuktikan bahawa pelibatan komuniti tempatan terhadap promosi ini sangat penting. Antara contoh yang dapat mereka buat adalah mengambil gambar-gambar tempat-tempat menarik yang berada di kawasan mereka. Ia dapat menarik minat pelancong luar untuk datang ke kawasan pelancongan di Johor ini. Selain daripada itu, komuniti tempatan boleh menyenaraikan tempat-tempat yang menarik dapat dikunjungi oleh pelancong ketika mereka berada di Johor. Ia dapat memudahkan pelancong-pelancong ini untuk bergerak ke mana yang mereka ingin lawati. Hal ini dapat dibuktikan bahawa para pelancong akan membeli cendera hati sebagai kenangan ketika melancong di Johor. Dengan ini, penglibatan komuniti tempatan bagi menyediakan seni kraft tangan yang kreatif dan cantik amat penting bagi menarik perhatian pelancong yang datang ke negeri Johor. Komuniti ini juga dapat menyediakan seni kraft tangan yang melambangkan kenegerian Johor seperti gambar bangunan istana yang gah di bandar Johor Bahru. Selain itu, peranan pihak kerajaan bagi mempromosikan barangan kraft tangan juga amat penting dalam merancangkan ekonomi di Johor. Secara keseluruhannya, apa yang dapat kami simpulkan adalah sektor pelancongan merupakan satu industri yang mampu menjana pertumbuhan ekonomi negara yang telah merosot disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ia merupakan satu sektor terpenting bagi meningkatkan hasil pendapatan negara melalui peningkatan jumlah kedatangan pelancong tempatan. Selain itu, kerajaan negeri Johor juga telah melakukan pelbagai pelabuhan dengan jumlah peruntukan dana yang besar bagi membangunkan semula sektor pelancongan di negeri Johor, di mana badan kerajaan juga telah memberikan pelbagai insentif kepada penggiat industri pelancongan, perhotelan dan pemandu pelancong. Tugas untuk meningkatkan ekonomi negara seharusnya menjadi tanggungjawab semua pihak dan tidak terletak di bahu kerajaan sahaja. Kemudahan infrastruktur yang lengkap seperti membersihkan hotel dan tempat penginapan, jaringan pengangkutan serta mengikut SOP yang telah disediakan oleh kerajaan akan mampu menjadikan negeri Johor sebagai salah satu destinasi percutian yang terkenal dan selamat untuk dilawati semasa wabak pandemik COVID-19 ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.